الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل مساجد بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وصالح الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله انفرد بالعظمة والعزة والجلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على البناء المساجد وتطهيرها من الشرك والعقائد الضلال. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تسليما يتجددان بتجدد الغدو والآصال. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ahli masjid yang dirahmati Allah sekalian, ittaqullah. Ini adalah wasiat. Ini adalah wasiat yang saya wasiat kepada saya sendiri dan kepada pendengar ahli masjid ini semua. Sesungguhnya sebaik-baik masjid, iaitu masjid dibina atas dasar at-taqwa. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yaumin ahaqqu an takuma fih. Masjid tidak akan dinamakan at-taqwa malaikat ada ahli masjid itu penuh dengan ahli taqwa, al-muttaqun. Maka marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan penuhkan takwa, dengan penuhkan hati, dengan buat segala suruhannya dan tinggallah segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan jadi ahli taqwa, ahli yang Allah sebut dalam Quran, al-muttaqun. Innalil muttaqina mafaza. Hadirin dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita ada sebuah masjid. Ada sebuah masjid yang cantik, yang luas, yang bagus dan yang hebat. Boleh kita beramal ibadat, berzikir dan berdoa. Boleh bersolat dan berqiyam. Maka alhamdulillah, kita terima kasih kepada orang yang wakaf tanah untuk bina masjid ini. Kita terima kasih orang yang sedekah duit untuk bina masjid ini. Kita terima kasih orang yang sedekah harta benda, sedekah rai badan, sedekah ilmu dan semua orang yang ada saham, orang yang ada sahih untuk bina masjid ini. Serta kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum hadzal amal. Mudah-mudahan Allah akan bina masjid kepada kita semua dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sahabat dia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannati mislah." Maksudnya, sesiapa bina satu masjid kerana Allah, maka Allah akan bina bagi dia seperti itu juga dalam syurga. Ikhwah beriman yang diredai Allah sekalian, masjid adalah markaz. Masjid adalah pusat, adalah sunruang untuk binakan ummah, binakan satu masyarakat. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil masjid dia jadi tempat pusat pentadbiran masyarakat, tempat ibadat bagi abidin, tempat tolong fakir miskin, tempat kafil anak yatim, tempat taklim orang muslimin, tempat hipung mujahidin. Sebab itulah wajib bagi kita usaha bina, wajib bagi kita usaha imarah masjid seperti mana Nabi kita imarah masjid dia di Al-Madinatul Munawwarah. Qala Allah Ta'ala,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, sesungguhnya orang yang menghidupkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan Allah, maka diharapkan mereka menjadi orang dari golongan yang dapat hidayah. Qala Allah Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Maksudnya, di rumah-rumah Allah, iaitu masjid, Allah izin, Allah perintah untuk dimuliakan dan disebut zikir, mengingati nama-nama Allah di dalam masjid. Bertasbih juga kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang kuat imannya tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada berzikir, mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan lihatnya. Itu adalah dalil yang jelas bahawa Nabi kita guna masjid jadi pusat pentadbiran masyarakat. Semua, setiap segi, setiap bidang. Kalau kita lihat semua pembangunan ummah, alim ulama, khalifah khulafa, amir umara dan tokoh-tokoh para ketua yang masyhur dalam Islam, semua itu sudah lepas tarbiyah dari masjid semua. Khalifah Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua itu sudah lepas tarbiyah, dah dapat buat halaqah dengan Nabi dalam masjid semua. Alim ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua itu juga dah lepas tarbiyah dalam masjid semua. Dan amir umara, para ketua-ketua, tokoh-tokoh dalam Islam, semua itu dah lepas tarbiyah dalam masjid juga. Ahli masjid yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita menjadikan masjid Jami' Candai kita jadi tempat pusat pentadbiran masyarakat, apa nak jadi? Kalau kita menjadikan masjid kita seperti masjid Nabi, apakah nak berlaku tempat kita? Kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat tahfizul Quran, tempat hafal Quran, sikit lagi kampung kita penuh dengan hafiz, penuh dengan hufazil Quran. Masa depan dia boleh pergi tawaf, boleh pergi musabaqah Al-Quran di Dubai, di Emirat, di Kuwait, di Oman, di Mekah dan di sekalian alam. Kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat taklim, tempat mengajar Quran, tajwid, fiqh, tafsir, akidah tauhid, sirah maghazi, insya-Allah masa depan kampung kita penuh dengan alim ulama. Kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat tabligh dan dakwah, kita binakan pendakwah, kita berlatih orang kita bertadbiyah pemuda kita khusus syabab kita, insya-Allah masa depan kita ada da'i yang mulia, boleh hatta pergi keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan atau 15 tahun. Kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat jam'iyah akhawat wa ummahat, comromeban, kita boleh buat kejekan banyak lagi, seperti buat musabaqah ta'am, buat tewah masak, buat nasi, tiap-tiap rumah buat satu makuk, mari tak sijik. Kita ahli masjid kita bakat kecak dan kita beri kenan, kita beri darajah. Siapa benar, siapa sedap sekali, siapa sedap sup, kita beri hadiah 5,000, 10,000 untuk nak galak, untuk nak satukan kampung. Kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat mengajar cara kerja, san'acib, mengajar cara gunting rambut, mengajar cara tapu tayar motor, simpan motor, mengajar cara buat kuah lucing. Dan lepas itu dia pergi buat buka kedai kot ni, bongkok kedai tu. Sikit-sikit kampung kita tak ada orang tesak. Sikit-sikit kampung kita tak ada orang tesak. Dia tak ada duit, insya-Allah kampung kita, masjid kita boleh
boleh himpun, boleh kumpul, boleh tolong dia, boleh modal dia, boleh pergi buat buka kedai sikit lagi apabila dia duit banyak dia mari sedekah sikit mari masuk hasil. Kalau duit tak ada, insya-Allah kita buat satu lagi. Kalau kita buat di masjid kita satu sebahagian jadi tempat baitul mal, tempat sahakon, ada sahakon masjid. Sahakon masjid Canel, sahakon masjid kampung Jamek Canel. Insya-Allah kita kutip duit semua. Ahli masjid 30 kok minggu. Cukup setahun anak orang, kita boleh duit stokor. Kita boleh duit stokor, boleh pergi buat banyak perkara lagi. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari kita maifak di sahakon kita. Cukup setahun kita boleh stokor. Stokor buat apa? Kalau kita nak beli motor, tak nak pergi minta tanakan, boleh tak biar boleh reba dah. Kalau kita nak beli notebook ikut anak kita ngaji, kita tak nak pergi kur, tak nak pergi apa dah. Semua itu dak biar belakang demon. Kalau anak kita nak ngaji, buka kalah nak beli baju, buka kalah beli kasut, pergi kalah, tak nak pergi kur kat lain lah, mari minta sahakon sijik kita boleh. Kalau kita buat. Itu semua kalau kita buat. Dan yang akhir paling penting sekali iaitu kalau kita buat masjid kita satu bahagian jadi tempat takhtid, tempat wang pen, tempat wang nayobai, tempat sangkul yut, tempat kamnut yut sesat kampung kita. Masa 10 tahun depan kita nak ada ulama 10 orang kampung kita. Masa 10 depan kita nak ada pet atau tabib 2 orang kampung kita. Masa depan kita nak ada tenai kuam 2 orang boleh tolong anak kampung kita masa depan. Masa depan kita nak ada wiswah hak panah hak bijak 2 orang weh. Masa 10 tahun depan kita nak ada seorang dalam kampung kita weh. Masa 10 depan kita nak ada nayuk seorang, nayuk motor seorang masa dalam kampung depan. Semua itu melalui satu bahagian kalau kita buat satu bahagian untuk takhtid, untuk wang pen, wang paumai. Kita tak boleh hadir 2-3 hari. Kampung kita nak hapus benda yaseptik, benda ubat, benda mabuk semua. Tak boleh hadir 2-3 hari. Tapi kita nak ada fak ni untuk wang paumai, untuk wang pen. Masa 10 tahun tak ada orang ngisak RM1 kampung kita. Masa 10 tahun tak ada ubat RM1 kampung kita. Masa 10 tahun tak ada benda hak menyakiti hati ibu bapa. InsyaAllah kalau kita buat. InsyaAllah kalau kita buat semua yang sebut itu, kalau kita pakatan semua ahli masjid, pakatan semua ahli kampung, insya-Allah kita berjaya. Allah akan tolong kerjaan kita. Kaum muslimin yang dikasihi Allah sekalian, masjid adalah perkara yang penting untuk bina satu masyarakat. Tetapi dia bukan perkara yang paling penting dalam kerajaan itu. Perkara yang paling penting untuk maju sesatu masyarakat iaitu ahli masjid, bukhlakon masjid. Kalau masjid cantik, masjid luas, masjid bagus, masjid hebat, tetapi tidak ada orang semaya, tetapi tidak ada musalli, tidak ada orang semaya, tak ada orang mari, masjid itu tidak ada faedah. Kebesaran masjid itu tidak ada faedah kepadanya pada hari akhirat. Kehebatan masjid itu tidak boleh jaga dia dari api neraka. Nabi kita ketika dia dakwah di Mekah, dia tak buat masjid lagi. Masjid pertama yang Nabi bina, masjid pertama yang Nabi buat iaitu Masjid Quba di Madinah. Lepas itu Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Selepas Nabi dakwah 13 tahun. Tekah Nabi buat masjid itu Nabi umur 53 tahun. Itu maksud apa? Maksud tekah Nabi duduk Makkah itu Nabi bina ummah. Nabi bina sahabat, Nabi bina orang kerja, Nabi bina orang nak mari semaya. Bukan bina masjid dulu. Apabila Nabi sampai Madinah, itulah Nabi bina masjid. Sebab itulah masjid itu adalah perkara yang penting. Tetapi orang musalli, orang nak orang semaya, orang nak jaga sijil itu lebih penting dah masjid lagi. Satu cerita lagi, bagai negeri Cina, Kampung Mengcin. Kita tengok yang besar, yang luas, yang panjang itu. Dia buat 1000 tahun. Dia buat 1000 tahun nak sudah. Bakal duit harta juta-juta nak sudah pagar itu. Bukan pagar sijil, pagar negeri. Dia buat 1000 tahun baru nak sudah. Pakai orang juta-juta orang, mati orang berapa dah, pakai harta banyak. Untuk apa dia buat? Untuk nak jaga negeri dia, tak sewi satu masuk, tak sewi satu mari hancur negeri Cina. Tetapi tahu tak, pagar itu hancur sebab air sekor. Pagar itu negeri Cina halas sebab air sekor. Dia buat pagar nak sekat orang jahat, tetapi orang jahat benar sebab air sekor. Dia buat apa? Mik air giwi kau ada orang jaga pintu. So buka pintu apabila satu hari.
Kita buat pagar puluh-puluh juta habis, tetapi kita tak buat orang jaga pintu biar dia orang beramanah. Sebab itulah binasa negeri Cina sebab dia tak bina ummah dia. Binasa negeri Cina sebab dia tak bina orang jaga pintu yang baik, yang molek. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam, Nabi hajar kita binakan ummah, binakan ahli masjid, binakan orang untuk mari semaya, binakan orang untuk mari tadbirkan masyarakat, binakan orang untuk menjaga selamat negeri, selamat negara, selamat kampung. InsyaAllah. Sebab itulah mesti bagi kita bina masjid serta dengan binakan ummah supaya maju kampung kita jaya di dunia dan akhirat. As'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.